Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam kasih sayang dan salam cinta empunya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kembali semula kasih sayang dan cinta itu kepada Allah jua. Saya ingin berkongsi sebuah kisah cinta klasik dari Timur Tengah yang mempunyai banyak pelajaran dan maksud tersirat dan tersurat. Kisah ini berdasarkan sebuah kisah sebenar. Seorang pemuda bernama Qais ibnu Munawir telah berlaku di utara semenanjung Arab pada abad ke-7 semasa era pemerintahan dinasti Umayyah. Kisah ini merupakan satu kisah yang masyhur. Seorang pecinta yang hidupnya hanya untuk mencintai seorang gadis yang bernama Laila. Kisah ini banyak mengajar erti cinta yang suci dan agung. Jika dilihat pada satu sisi, Qais menunjukkan cinta kepada si Laila sehingga dianggap gila oleh orang yang sekeliling. Pada sisi yang lain pula, kisah ini membawa kita memahami dan menyelami rasa cinta yang sebenar dan bagaimana harusnya perasaan dan fikiran ini bila kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini selalu diangkat oleh para sufi sebagai satu pelajaran bagi memahami sebuah perasaan cinta, iaitu perasaan cinta bagaimana harusnya perasaan itu bila cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah cinta Qais yang tidak berakhir dengan bersatunya dua jiwa ini bagi menyatakan bahawa cinta sesama makhluk itu tidak semestinya bersatu. Takdir itu mengikut kehendak Allah. Manusia sering menginginkan sesuatu yang tidak baik buat diri mereka. Namun apabila diberikan sesuatu yang baik oleh Allah SWT, mereka pula kecewa. Cinta itu ada pada rasa. Rasa itu letaknya pada tahu. Yang Maha Tahu itu adalah Allah SWT. Cinta itu adalah anugerah dari Allah dan juga merupakan satu ujian buat manusia. Terlalu cintanya Qais terhadap Laila, dia dikatakan gila apabila fikirannya hanya ada ingatan kepada Laila, matanya hanya memandang Laila, telinganya hanya mendengar suara Laila, dan tujuan hidupnya hanyalah untuk mencintai Laila. Qais yang dulunya seorang yang pintar dan dilihat mempunyai masa depan yang cerah, kini sudah tidak mampu untuk memikirkan tentang diri sendiri, menyebabkan dirinya tidak terurus, tidak mandi dan pakaiannya kusut masai. Keadaan Qais yang seperti orang gila itu dan seperti pengemis lagi menyulitkan Qais untuk mendekati Laila, apatah lagi untuk memenangi hati orang tua Laila. Maka Qais dan Laila ibaratnya terpisah antara dimensi, ruang dan masa. Namun begitu cinta mereka tetap utuh dan tetap tumbuh subur. Antara kisah yang ingin saya kongsikan adalah sebahagian daripada kisah-kisah yang disebut, kisah yang menzahirkan perasaan cinta Qais kepada Laila. Pada suatu hari, Qais mengekori seekor anjing yang datang dari kampung Laila.
masuk ke dalam masjid dan melintasi beberapa orang yang sedang solat. Selesai solat, orang dari jemaah tersebut bertanya kepada Qais, mengapa dia melintasi mereka yang sedang solat menghadap Allah? Qais menjawab bahawa dia tidak melihat mereka yang sedang solat. Apa yang dia lihat ialah anjing yang datang dari kampung Laila, dan anjing itu mungkin membawa dia terus kepada Laila. Qais juga menegur jemaah itu yang masih melihat dia melintas ketika sedang asyik solat, menghadap dan bercakap dengan Allah yang mereka akui sebagai yang mereka cintai. Pada kisah yang lain, Qais dilihat sedang melayani seekor anjing yang mulia dengan mulia, dipakaikan pakaian yang bagus, diberi wangi-wangian dan juga diberi makan dan minum. Datang sekumpulan lelaki dan seorang dari mereka berkata, "Semakin gila kau, Qais. Kenapa engkau memberi harta yang kamu ada kepada seekor anjing?" Qais berkata, "Aku menghargai anjing ini kerana anjing ini pernah memandang rumah Laila." Pada kisah ini, Qais mengajar kita supaya menghargai semua makhluk kerana segalanya Allah yang ciptakan. Sebagai seorang pencinta, kita seharusnya menghargai segala yang ada hubungan dengan yang dicintai, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah yang lain, ketika ingin melakukan perjalanan ke perkampungan Laila, Qais menunggang seekor unta yang mempunyai anak yang kecil. Perjalanannya terganggu kerana unta itu sering berbolak-balik arah ke depan bila disuruh jalan, tetapi kembali berundur kerana ada anak yang ditinggalkan. Kemudian Qais berkata kepada unta itu, "Mulai saat ini kita berpisah kerana cinta kita tidak sama. Kamu mencintai anakmu sedangkan aku mencintai Laila. Jika kita terus bersama, tujuan kita sampai bila pun tidak akan kesampaian." Kemudian Qais terjun dari unta itu. Malangnya kedua-dua kakinya patah. Dengan kaki yang patah itu, Qais terus menuju kepada Laila dengan berguling-guling dan mengisutkan badan. Pada kisah ini, Qais mengajar kita supaya meninggalkan segala yang menjadi beban menghalang diri sampai kepada Allah, walaupun hal itu disukai oleh hawa nafsu diri. Kisah yang terakhir yang saya ingin kongsikan ialah pada suatu hari, rumah Laila berlangsung sebuah keramaian dan semua dijemput hadir untuk jamuan makan. Qais tidak melepaskan peluang ini untuk berjumpa dengan Laila. Semua beratur untuk mengambil pinggan makanan yang dibahagikan oleh kekasih hatinya Laila. Bila tiba giliran Qais, Laila menghempas pinggan yang ingin diberi kepada Qais. Peristiwa ini mengejutkan bapa Laila dan tetamu yang hadir, dan mereka gembira kerana beranggapan Laila telah sedar. Namun Qais juga turut kelihatan gembira. Hal ini menyebabkan tetamu yang hadir hairan dan bertanya kepada Qais, kenapa dia gembira setelah dimalukan oleh pujaan hatinya Laila? Qais menjawab, dia gembira kerana Laila berbuat demikian supaya dia dapat beratur lagi untuk mendapatkan pinggan yang lain, dan dengan itu dia mempunyai lebih masa untuk menatap Laila. Pengajarannya di sini, pencinta yang menyintai dengan setulus hati pasti tidak terlihat segala keburukan pada yang dicintai. Demikian saja kisah-kisah yang saya ceritakan tadi hanyalah sebahagian kecil dari kisah Qais dan Laila sebagai pelajaran untuk kita memahami erti cinta yang sebenar. Wallahu a'lam.
Semoga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.